للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahu al-azim. Tuan-tuan sekalian, kuliah kita tengah hari ini untuk kita mengambil sedikit tip-tip panduan-panduan yang dirasakan penting untuk kita menghadapi Ramadan yang penuh barakah ini. Jadi mungkin ada ustaz lain sebelum saya telah menyebut perkara yang sama. Kalau takdirnya begitu, kita anggap dia sebagai satu peringatan lah, ulangan. Jadi kalau perkara baru, mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita juga, untuk kita ambil dalam bekalan kita untuk menjalani Ramadan yang penuh barakah ni, insya-Allah. Perkara yang pertama yang saya sebut berkaitan ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Dan beberapa ayat lain, tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah menyebut Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Al-Baqarah, tuan-tuan sekalian, surah ini Allah telah sebut bahawasanya bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya kitab suci Al-Quran. Dalam surah yang lain Allah menyebut Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Demi kitab, kata Allah, yang diterangkan secara jelas, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkatan, yakni malam Ramadan. Dalam surah Al-Qadr Tuhan berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, iaitu pada malam bulan Ramadan, malam Qadar, Lailatul Qadr. Jadi yang saya nak tekankan ni apa? Memanglah bulan Ramadan ni bulan puasa, tapi yang lebih penting pada puasa itu Al-Quran. Itu sebenarnya kehebatan Ramadan itu terletak pada turunnya Al-Quran pada bulan tersebut. Jadi kita seharusnya di samping berpuasa tu, Quran tu kena penting. Yang kita tengok puasa, Quran tak ada. Buktinya lepas tarawih pakai balik. Tadarus tinggal 2-3 orang. Dan ada orang dia berpuasa tapi langsung tak baca Quran. Ini pun tak apa nak kena lah. Sebab kehebatan Ramadan tu, sebab malam tu turunnya Al-Quran. Saya sentuh sikit berkaitan Al-Quran. Al-Quran ni kan, dia salah satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan mukjizat yang paling besar, lebih daripada mukjizat-mukjizat yang lain. Nabi antara mukjizat dia boleh belah bulan. Bulan boleh terbelah dua. Pokok kurma yang dah mati kering boleh bercakap. Di ujung jari Nabi ni keluar air. Macam-macam lah mukjizat yang Allah Ta'ala anugerah pada Nabi. Mukjizat ni artinya perkara pelik, perkara luar biasa yang mencari adat, yang berlaku per Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang dianugerahkan oleh Allah. Hikmat dia untuk melemahkan musuh. Apa-apa mukjizat yang Allah turun pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul untuk melemahkan musuh. Musuh kalah dengan mukjizat ni. Seperti mana Fir'aun, dia kalah dengan tongkat Nabi Musa. Dia boleh kalah. Begitulah Al-Quran menyebabkan orang kafir Quraisy tak ada hujah nak lawan Nabi. Jadi mukjizat ni yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dia cuma boleh diguna oleh Rasul tersebut ya. Macam tongkat Nabi Musa boleh pakai, orang lain pakai tak boleh. Kalau sahabat Nabi Musa ambil tongkat balik, dia tak mau jadi ular dia. Mesti Nabi Musa sendiri yang pegang tongkat dan campurkan tongkat tu. Seperti contoh kata, tongkat Nabi Musa boleh membelah laut. Nabi Musa sendiri kena ketuk, orang lain ketuk tak jadi. Jadi bila Nabi-Nabi ni wafat, mukjizat ni pergi dengan dia sekali. Tak ada pula tongkat tu ditinggal oleh Nabi Musa. Lepas-lepas dia mati, orang boleh guna lagi tongkat dia, tak boleh dah. Dah expired, tak boleh pakai dah. Bila Nabi tu mati dah tak ada dah. Tapi hebatnya Quran ni, walaupun Rasulullah dah wafat, tapi kalau generasi yang kemudian
menggunakan Quran, menghayati Quran, dia boleh mengalahkan musuh. Ini dapat kita buktikan selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, generasi yang kemudian yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka hebat. Rom tumbang, Parsi tumbang. Rom tak tumbang zaman Nabi, tumbang zaman Sayyidina Umar. Parsi pun begitu. Kan? Konstantinopel yang sekarang ni kota Konstantinopel tu apa nama, kota Konstantinopel tu yang sekarang tukar nama Istanbul. Itu kota ibu negara Rom satu ketika dulu. Tumbang di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika umat Islam betul-betul menghayati kitab suci Al-Quran Karim. Sebab tu saya lupa apa nama Gladstone tu, Perdana Menteri British. Dia pegang Quran di parlimen. Selagi umat Islam pegang ni, dia kata berpandukan ni, kita tak boleh kalahkan mereka. Begitu juga disebut oleh apa Snow Horangi, seorang profesor daripada Belanda yang buat kajian kehebatan umat Islam di Aceh. Dia kata kita kena pisahkan mereka dengan Al-Quran. Jadi Syekh Khutub dalam kitabnya Ma'alim fi Tariq, dia kata aku heran, macam mana satu umat yang Allah bagi Quran tiba-tiba dia lemah. Umat yang ada Quran di tangan dia, tapi umat tu boleh lemah, boleh dibuli oleh orang lain. Tak lain tak bukan kerana dia tidak beramal dengan kitab suci Al-Quran Karim. Ibarat kita ada senjata lah, senjata penuh pinggangan, kerih lah, pisau lah, bom lah, senapang lah, rimau apa semua kita duk tepuk ya. Hantar aku ada kerih, hantar aku ada senapang, aku ada pistol, aku ada bom. Dia mesti guna. Kemian ni besar mana pun lagi kita tak bakar dia tak wangi. Dia mesti dibakar, mesti diguna. Jadi marilah kita muhasabah diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan Quran. Dan satu soalan yang mesti kita jawab ketika kita mati besok, yang ditanya oleh malaikat, dia tanya kita, wama imamuka, siapa imam kamu? Macam mana nak jawab Al-Quran imami kalau kita langsung tak boleh baca dan tidak membaca Al-Quran? Imam ni tuan-tuan, makna imam ni dia duduk depan, kita makmum duduk belakang. Artinya Al-Quran imami, kita letakkan Quran di hadapan, dan seluruh tindak tanduk kita, kerja buat kita berpandukan mengikut kehendak Quran. Macam kita semayang mengikut kehendak imam. Imam rokok kita rokok, imam sujud kita sujud. Itu dimasukkan Al-Quran imami. Saya pernah hadir tuan-tuan satu program yang dianjur oleh Jabatan Mufti Perak sempena sambutan Nuzul Quran. Dipanggil seorang doktor apa daripada Universiti Melayu. Doktor ni bercakap berkaitan Nuzul Quran. Dalam ceramah dia tuan-tuan, dia kata soalan yang akan malaikat tanya kita besok di akhirat dalam kubur, siapa imam kamu? Katalah, dia kata kita boleh jawab Al-Quran imami. Katakanlah begitu, dia kata. Okey, lah ni malaikat bagi Quran kat kita. Okey, kamu kata gitu, kamu baca aku dah dengar. Dia kata di Universiti Melayu ramai budak tak boleh baca Quran. Kita bimbang, kita takut. Dia kata bila malaikat bagi kita Quran, suruh kita baca, kita tak boleh baca. Buka-buka Bismillahirrahmanirrahim, Al-Mari, tak kacau. Mana ada Al-Mari dalam Quran? Yang ada Alif Lam Mim Ra, dia baca Al-Mari. Takut-takut jadinya begitu. Sebab tu sempena Ramadan ni, saya nak mengajak diri saya lah, tuan-tuan, kita Quran ni kalau kita tak baca, lidah kita keras. Kita baca dia hari lembut, lidah kita lembut, boleh sebut dengan elok. Walaupun dulu kecil-kecil dulu kita mengaji Quran, tapi dah dewasa kita tak baca, lama-lama dia keras juga. Kita biasakan bacakan. Kalau ustaz patayakan, dia suruh kita baca Quran sehari semalam paling kurang 1 juzuk. Banyak tu ustaz. Dia tak banyak hendaknya. Bukan kita baca sekaligus. Kita baca apa sebelum atau lepas sembahyang kita baca. Apa kita baca 5 lai. Manalah kita baca makna kata 5 kali dah 10 lai. Dia tak banyak mana. Kita baca surah Abaq lagi banyak. Surah Abaq mana kita baca tuan, langsung yang tak ada manfaat. Saya tengok seorang orang baca surah Kabah, dia baca semua sekali. Muka depan, muka belakang, licin dia baca. Kartun pun dia baca. Kartun tak apa lagi, tender JKR. Dia bukan kontraktor apa-apa. Tawaran membina sebuah sekolah menengah di Gombak, terbuka pada kontraktor kelas F. Dia kelas apa pun tak ada. Baca. Notis bankruptsi pun dia baca. Yang halu itu. Buat apa? Quran tak mau baca. Tak kena tuan.
Dia ada kelebihan-kelebihan Quran ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab ditulis oleh Al-Imam Ghazali terutamanya, menceritakan tentang kelebihan Quran. Quran boleh syafaatkan kita. Quran bantu kita, tuan. Allah menjadikan Quran lana fi dunya kharina wa fil qabri mu'nisa. Ya Allah Tuhanku, jadikan kami dengan Quran di dunia ni kharina. Qarin ni rapat. Kita pergi mana pun kita bersama-sama Quran. Kita baca Quran. Kita hayati Quran. Wa fil qabri mu'nisa. Dalam kubur dia mu'nis. Dia jinak dengan kita. Tuan-tuan kena ingat, kita masuk kubur seorang-seorang, tak ada kawan. Boleh duduk seorang-seorang. Isteri kita balik, bawa balik anak-anak semua, pergi rumah pak mentua kita, tak balik seminggu. Sunyi kan? Balik kerja, duduk rumah melengung, tengok TV. Turun start motor, pergi kena tong jam, balik melengung pula. Tak ada seminggu, 3 hari, start kereta, pergi ambil balik. Sunyi tuan, tak boleh duduk. Ini nak duduk berapa ribu tahun dalam kubur, seorang-seorang, tak ada teman. Kalau kita hidup di dunia ni bertemankan Quran, Quran akan teman kita dalam kubur. Wa fil qiyamati syafi'ah. Di akhirat besok, hari kiamat, dia syafaatkan kita Quran, dia tolong kita. Dan kita Sayyidul Salikin Syekh Abdul Samad, dia muatkan sepotong hadis. Nabi sebut, tuan-tuan sekalian, mafhum hadis itu. Nabi kata, di akhirat besok, syafaat Quran cukup kuat. Bahkan lebih power daripada syafaat para anbiya, rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Kita tak hidup zaman Nabi Quran turun, tuan. Para sahabat dia tengok dengan mata kepala ketika Quran diturunkan. Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu, dia kata, satu hari kami berada di majlis Rasulullah SAW. Rasulullah duduk sebelah aku. Lutut dia tekan paha aku. Tiba-tiba Quran turun kat dia. Berat Quran tu, dia tekan paha aku macam nak hancur tulang. Kata Zaid bin Sabit. Pernah satu ketika dia kata, aku lihat Rasulullah berada di atas unta. Sekonyong-konyong wahyu turun. Berat tu, unta boleh rebah. Ini yang Allah kata, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini kami turunkan ke atas bukit Muhammad, kamu akan lihat bukit itu berkecai, hancur berkecai, kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, umat Islam kena balik kepada Quran. Balik dengan belajar Quran. Kalau yang hafal Quran, masya-Allah. Nabi kata, pada malam aku dimi'rajkan ke langit, aku mendengar Allah berfirman, ya Muhammad, hamilul Quran la yu'azzabun wa la yuhasabuna yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, mereka takkan diazab, takkan dihisab di hari kiamat. Ya Muhammad, hamlatul Quran iza mata tabki 'ala samawati wal ardi wal malaikati. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, kalau mereka mati, menangislah isi langitku, menangis seluruh isi bumiku, dan menangis seluruh para malaikatku, kerana sedih di atas kematian orang yang hafal Quran. Kita ada ramai anak, tuan. Kerja ni, bagilah seorang hafal Quran, apa salah? Seorang engineer, seorang arkitek, seorang doktor cucuk sendiri pun ada. Takkan tak boleh seorang hafal Quran kan? InsyaAllah lah, mudah-mudahan, insyaAllah. Fil qiyamati syafi'ah wa 'ala sirati nuru. Ketika kita melintas siratal mustaqim yang dikatakan lebih tajam pada mata pedang, lebih halus pada rambut itu, untuk orang munafik dan juga untuk orang kafir, tapi bagi orang beriman beramal soleh dilebarkan titian itu. Ketika itulah tuan-tuan, maka Quran suluh titian itu cukup terang. Wa ilal jannati rafiqa, kita berlari-lari atas sirat, maka Quran rafiq, dia beramba-ramba dengan kita. Dia tak tinggal kita, tuan, Quran. Sebab kita dulu di dunia tak tinggal dia. Kita jaga Quran, kita baca Quran. Start daripada kita mati sampai masuk syurga, Quran teman kita lah, tuan-tuan. Wa minan nari sitran wa hijaba. Dan daripada bakaran api neraka, Quran merupakan sitran, tirai, wa hijaba, dinding yang menghalang kita daripada kepanasan api neraka. Jangan kata panas api neraka, habuk pun tak kena lah, tuan-tuan. Dengan sebab kita memelihara dan membaca kitab suci Al-Quran Karim. Quran masih di tangan kita. Kita baca, belajar. Yang mana tak reti kita belajar.
Pergilah mengaji. Lah ni di mana apa boleh lah. Kalau tuan-tuan beli apa, lah ni macam-macam kaedah lah. Cuma mau dengan tak mau aja mengaji Quran ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Satu lagi tuan-tuan, yang saya ingin beritahu kepada tuan-tuan, yang dikatakan Quran tu sebagai mukjizat. Mukjizat ni tuan-tuan, ada ulama kata mukjizat ni kerana Quran tu mengandungi unsur-unsur mukjiz. Azan. La ilaha illallah. Salatul khamis wa ba'asul khamis. Selain daripada itu tuan-tuan, dia melemahkan musuh. Dia Quran ni dia ada unsur-unsur i'jaz atau mu'jiz. Sebab dia panggil dia mukjizat. Maksud i'jaz atau mu'jiz ni dia bersifat challenge. Dia cabar. Quran ni mencabar. Sifat dia memang mencabar. Dia cabar. Di sudut apa pun Quran mencabar. Di sudut bahasa dia cabar. Siapa boleh buat bahasa macam bahasa Quran? Boleh menulis macam Quran. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha suwal hijarah wa'iddat lil kafirin. Itu cabaran Quran pada dulu lagi. Kalau kamu ragu-ragu Muhammad, kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turun pada hamba kami Muhammad, bawa datang satu surah macam Quran. Buatlah satu ayat kan satu surah yang pendek macam Quran. Pada syuhada aku min dunillah. Kamu bawa datang saksi-saksi kamu, profesor kamu, cerdik pandai kamu untuk buat satu ayat macam Quran. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat, dan memang kamu tak akan boleh buat. Kalau kita mengaji nahwu tuan, cabaran pertama Tuhan sebut fa illam taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat. Lam ni huruf nafi. Nafi dia tuan-tuan nafi madhi, past tense. Kalau kamu dulu tak pernah boleh buat macam Quran. Walan taf'alu. Lagi sekali Tuhan nafi dengan huruf lan. Akan datang sampai bila-bila pun kamu tak akan boleh buat macam Quran. Datanglah ancaman Allah, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Takutlah kamu pada bakaran api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu. Dah lama tu Yahudi cuba menandingi Quran. Sampai sekarang tak boleh. Sebab Quran tu kalam Allah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, mana ada benda-benda lain kita baca dapat pahala. Quran kita baca satu huruf, kata Sayyidina Ali, kalau kita baca dalam semayang, pahalanya 100. Man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati. Siapa makna kata yang baca Quran ketika dia berdiri, ketika semayang, bikulli harfin mi'atu hasanah. Satu huruf yang dia baca 100 kebajikan. Kita satu surah tu berapa huruf? Banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, oleh itu marilah di bulan yang penuh berkat ini kita muhasabah diri kita dengan Al-Quran. Sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran? Kita nak puasa ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajib atas kamu puasa. Ini Al-Baqarah. Ayatnya tuan-tuan sekalian, Al-Baqarah 183. 183. Sebelum kita jumpa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita berjumpa dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Surah yang sama, Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Al-Baqarah 178. 5 ayat lepas tu
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wazan dia sama, bunyi rentak lebih kurang. Sini ya ayyuhallazina amanu, sana pun ya ayyuhallazina amanu. Di sini kutiba alaikumus shiyam, sana kutiba alaikumul qisas. Yang bezanya ujung je al-qisas, as-siyam. Depan sama, bunyi dia sama. Bila kita buat muhasabah terhadap diri kita umat Islam hari ini, bagaimana dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam? Oh, bab puasa tu tuan, insya-Allah tak ada masalah. Sekarang dah siap tempat nak tengok nak bulan. Nak pastikan betul-betul berpuasa tepat waktunya, tepat harinya. Pasal apa? Sebab Allah kata faman syahida syahra falyasum. Siapa melihat anak bulan, dia kena puasa. Sumu li ru'yatihi. Puasa oleh kamu dengan melihat anak bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pastikan anak bulan kelihatan, siap 2.30 tempat. Dan kita pun bab puasa ni alhamdulillah. Tengok jam, radio pun beritahu jadual berbuka puasa. Bagi wilayah sana, negeri sana, tempat sini, kita pun dah kata Kuala Lumpur 7.30. Macam ada jam. Oh, semua cukup jaga sungguh. Seminit pun kita kira. Kita betul-betul, tuan-tuan, betul-betul dengan buat puasa ni alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan kutiba alaikumul qisas? Dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah. Ayat selang 5 ayat dia. Diturut oleh Tuhan yang sama, dibaca oleh Nabi yang sama. Kita tidak. Bab qisas kita longgar, cukup longgar. Dan kita tak boleh nak terima qisas itu sebahagian dari kehidupan beragama. Kalau kita boleh terima qisas macam puasa, tuan-tuan, orang kafir tak boleh sentuh hudud, tak boleh sentuh qisas. Tapi kita sendiri, tuan-tuan, tak boleh nak terima qisas tu seperti mana kita terima puasa. Ini masalah dia. Saya ulang balik. Duduk dalam surah yang sama, Al-Baqarah. Dalam Quran yang sama, surah yang sama, Quran yang sama. Diturut oleh Tuhan yang sama, kepada Nabi yang sama. Tapi sikap kita dengan qisas tak sama macam sikap kita dengan saum atau puasa. Buka lagi satu surah, Al-Ma'idah. Kita jumpa, tuan-tuan, ayat 6. Iza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak mendirikan solat, basuh muka kamu, ambil wudu. Alhamdulillah, kita terima. Tak ada orang semayang tak berwudu. Kita terima wudu ni sebagai pada hukum agama yang mesti dipertahankan, mesti diamalkan. Tapi bagaimana pula dengan surah yang sama, Al-Ma'idah juga, ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan dia. Sana faghsilu, sini faqta'u. Sana faghsilu, basuh muka, fi'il amar. Sini faqta'u, perintah potong tangan. Hudud. Wudu dengan hudud. Wudu clear, hudud, itu yang masalah. Cuba kita boleh terima hudud macam kita terima wudu. Siapa tak diganggu, tuan? Orang ni orang kafir pertikai hudud, pertikai wudu, pertikai semayang kita. Siapa tak ni sentuh? Sebab dia faham semayang ini hak orang Islam beragama. Wudu, baru ni kawan saya cerita, tuan. Dia baru sebut sikit bab hudud. Ada seorang jemaah tu, dia keluar bersurau, start motor, menyerit-nyerit motor dia. Dia marah kat hudud. Sikit-sikit potong tangan. Selang 4 hari, tuan-tuan, motor dia kena curi. Motor baru beli pula tu. Motor yang menyerit tu dah kena curi. Plastik tak payah lagi. Dia main surah, dia mengamuk, haram tiada punya kawak. Curi motosikal aku, tak dapat aku, tak dapat aku cincang, dia kata. Tu imam kata tak payahlah cincang, potong tangan saja. Nak cincang apa? Potong kepala pun tak apa, dia kata. Kena atas kepala dia baru dia tahu. Jadi sebab kita tak boleh terima hudud macam kita terima wudu lah. Maka orang kafir ni, orang bukan Islam ni boleh pertikai hukum hudud dan qisas. Cuba kita terima hudud qisas macam terima puasa dan juga semayang. Siapa tak ada kacau kita. Padahal ini semua kehidupan beragama, hukum yang datang daripada Allah dalam Quran yang sama, dibawa oleh Nabi yang sama. Masya Allah. Oleh itu sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, ini pasal apa? Pasal Allah Ta'ala bila dia suruh kita puasa, dia datang kalimah ya ayyuhallazina amanu. Ini kalimah munada, panggilan. Allah panggil hamba dia, wahai hamba-hambaku yang beriman. Amanu ni, tuan-tuan sekalian, dia fi'il madhi.
Past tense. Asalnya amana. Kerana lafaz tu lafaz jamak plural, jadi amanu. Past tense ni, makna kata fi'il madhi ni past tense. Jadilah maknanya, wahai orang-orang yang telah beriman. Orang yang dah beriman, baru Tuhan suruh puasa. Sebab tu kita bila nak masuk bulan puasa, antara perkara yang perlu kita cek, keimanan kita dengan Quran macam mana, dengan hukum Allah macam mana. Itu satu. Kemudian saya juga nak bawa tuan-tuan kepada satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika datang bulan Rejab. Nabi berdoa. Ini tuan-tuan rujuk kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Dalam doa tu Nabi berdoa, dia kata Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Saya tengok tuan-tuan sekalian, Rejab Sya'ban ni dia ada hubung kait yang cukup rapat dengan Ramadan. Dia bukan terpisah. Jadi kalau kita nak dapat kekuatan Ramadan, kita mesti bermula bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Tuan-tuan sebutlah kekuatan apa pun. Tuan-tuan dapat kekuatan puasa di bulan Ramadan, tuan-tuan kena mula berpuasa di bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Tak penuh pun tak apalah, puasalah sehari dua, seminggu dua. Kalau tuan-tuan dah berpuasa di bulan Rejab, tuan-tuan berpuasa di bulan Sya'ban, tuan-tuan hadapi Ramadan dengan mudah sekali. Saya tuan-tuan, saya tengok masa saya duduk pondok dulu lah. Memanglah di pondok-pondok di pondok-pondok biasa macam tu. Terutama muslimat, orang tua-tua, cukup kuat puasa. Bulan Rejab, bulan Sya'ban. Bulan Ramadan mudah. Saya cuba praktik di pondok saya tahun ni. Bulan Rejab, tak boleh puasa semua pun sepanjang Rejab. Saya kata, puasalah berapa hari yang boleh. Boleh kata rata-rata hampir 80% warga pondok dapat puasa di bulan Rejab. Dan Sya'ban ni pun dapat, alhamdulillah, dengan izin Allah. Rupanya tuan-tuan, bila kita buat ibadat ni dalam masa lebih kurang 2 minggu, 3 minggu, dia jadi ringan. Puasa tu jadi ringan. Masuk bulan kedua, kita dah rasa sayang pula dengan puasa. Baru ni tuan-tuan ada orang daripada Shah Alam, dia pergi buat akikah di pondok saya. Saya ada belah kambing banyak. Dia kata, siapa nak buat akikah, mainlah tempat saya. Beli kambing sudah. Beras apa semua kami siap. Buat kenduri, makan ramai-ramai. Saya kata, mainlah beberapa keluarga. Sebab tu, oleh kerana mereka ni nak datang tuan, nak buat kenduri di pondok kita, saya kata, kalau boleh kita tak usah puasa lah besok. Tak puasa. Dia macam tu. Bila suruh tak puasa, macam-macam duk menung takut. Menung pasal tak puasa. Kita ni suruh puasa, duk menung tu. Dia tak puasa tu, dia dah jadi rugi macam tak puasa tu. Sebab dia dapat rasa manis. Kekuatan ibadat malam tuan-tuan sebenarnya bergantung kepada siangnya. Kalau siangnya kita berpuasa atau kita kurang makan, malamnya kita kuat ibadat, insya-Allah. Kalau siangnya kita makan banyak, malamnya memang kita mengantuk dan payah kita nak mendirikan ibadat. Ini bukan makna kata teori, tapi memang makna kata telah disebut oleh kebanyakan ulama-ulama sufi, begitulah caranya. Lah ni tuan-tuan sekalian, kita ibarat orang yang masuk sokan lah, sokan sukma ke apa kan. Lari jarak jauh ke lari jarak dekat ke. Dia mesti training. Dia training awal 2-3 bulan, dia dah training, dia dah lari dah lebih kurang. Hari lari tu ibarat cuma nak kait sikit lah. Dia dah nak lurus sangat dah. Hari lari betul itu makna kata hasil daripada yang dia training beberapa bulan sebelumnya. Begitulah ibarat tuan-tuan Ramadan yang kita nak pungut hasil-hasil dia itu, maka banyak bergantung pada persiapan kita sepanjang Rejab dan juga sepanjang Sya'ban, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, satu tip yang diberi oleh para ulama kepada kita, kalau kita nak beribadat sungguh-sungguh bulan Ramadan, nombor satu yang cukup penting, iaitu soal makan. Saya sebut puasa ni bab makan lah tuan-tuan, berkaitan makan. Yang pertama, kita makan dengan makanan yang halal. Jangan buka puasa makanan yang haram.